So kami pun satu kelas naik bas, pergilah ke sekolah nak tengok apa yang ada dekat sekolah tu. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Syed Judin Sembang. Hari ni kita nak sambung lagi tentang tajuk belajar apa dekat IPG versi lawatan penanda aras ataupun lawatan benchmarking. Apa tu benchmarking? Apa tu penanda aras? Kenapa kita kena pergi? Kenapa kita kena buat? Siapa nak buat? Siapa nak urus? Itulah yang akan kita sembang-sembang santai je dalam ni. Okay, so satu SEM nanti dekat IPG, salah satu dia adalah kita akan dibagi tugasan untuk membuat satu lawatan benchmarking, lawatan penanda aras daripada kita, kelas kita menguruskan sendiri ke sekolah ataupun ke mana-mana institut yang mempunyai satu bidang yang hebat, special ataupun satu bidang yang khas. Okay? Contohnya lah, kalaulah kelas tu kelas PJ, kelas sukan, so dia boleh buat satu lawatan benchmarking, pergi ke sekolah sukan, melihat macam mana pengurusan sekolah sukan tu. Okay? Kalau batch tu batch music, dia boleh buat satu lawatan benchmarking, pergi ke mana-mana pusat ataupun mana-mana tempat yang menawarkan satu khidmat muzik yang special, yang hebat. So daripada situ, batch ni tadi bakal guru boleh belajar macam mana nak menguruskan, dapat something daripada lawatan benchmarking ni tadi. Batch saya, kelas saya juga telah buat satu lawatan benchmarking ke sekolah kebangsaan Taman Koperasi Polis, yang mana batch kami, kelas kami telah pergi ke sekolah ni melihat pengurusan pendidikan khas. Macam mana sekolah tu menguruskan murid pendidikan khas. Sebab kat sekolah tu dia ada kelas pendidikan khas. Walaupun kelas saya tak ada kaitan dengan pendidikan khas. Kita kelas RBT, reka bentuk teknologi. Kita tak belajar pun macam mana nak menguruskan murid khas, macam mana nak mengajar murid khas. Tapi kami memilih untuk buat lawatan benchmarking ke sekolah pendidikan khas ni sebab kita nak belajar macam mana nak menguruskan murid-murid anak-anak syurga ni, anak-anak istimewa ni kan. Pengurusan ni bermula daripada ketua kelas, daripada kelas kami, jumpa lecturer, buat kertas kerja, macam biasalah kan, buat kertas kerja, buat objektif, set tarikh, kemudian deal dengan sekolah, tarikh bila boleh datang, waktu bila, apa aktiviti kita nak dengar taklimat, kita nak melihat guru-guru mengajar, kita nak melihat murid-murid membuat aktiviti, kemudian seterusnya bersurai lah kan. So tentatif, semua kena buat proper. Okay, so kita apply dekat IPG, penggunaan bas nak bergerak, kemudian hantar ke sekolah untuk bagi tahu yang kita nak buat lawatan penanda aras. So apabila IPG approve, sekolah approve, kita pergilah lawatan. So pakaian cikgu lah, kemeja, baju kurung kan. Kita tak boleh pergi benchmarking pakai seluar jeans suka-suka kita je. Sebab ini adalah lawatan formal, lawatan rasmi kan. So kita pergi dengan pakaian yang formal. Apabila kita sampai kat sana, kita disambut oleh guru-guru, pentadbir sekolah di sekolah sana. Apabila disambut, kita dibawa lah pergi ke tempat bilik pendidikan khas. Tapi sebelum tu diberi taklimat dulu kan? Diberi taklimat, cikgu-cikgu tu memberikan pembentangan, dia cerita macam mana murid pendidikan khas, macam mana cara mereka mengajar, apa masalah murid yang ada kat sana kan. Semua diceritakan pada awalnya. Kami pun dengarlah, duduk dengar. Kemudian dah habis sesi pembentangan ataupun sesi cerita tu, kita pergi tengok macam mana cikgu dia mengajar, apa aktiviti yang murid-murid dia buat. Dia punya pendidikan khas ni, murid-murid dia lebih kepada hands on kan. Masa kami pergi tu ada murid yang buat ada murid yang sedang masak, ada murid yang tengah main-main uli-uli tanah liat kan. So aktiviti dia lebih kepada hands on sebab murid-murid ni ada keistimewaan masing-masing. So cara pengajaran dia tak sama dengan aliran perdana. Memang pendidikan khas ni lain, tapi apabila kita pergi sana, kita dapat tengok sendiri kan, kita belajar sendiri macam mana nak mengajar murid-murid pendidikan khas. Memanglah satu hari tak sempat lah kita nak belajar kan, tapi kita dapat tengok rupanya lain pendidikan khas. So kawan-kawan yang mengajar pendidikan khas ni, dia lebih arif lah, dia lebih tahu. Memang ada cabaran yang tersendiri berbanding dengan aliran perdana. Macam kami yang ajar aliran perdana ni, bila pergi sana tengok macam wow, macam hebat ni cikgu ni kan, boleh mengajar anak-anak istimewa ni dengan cara yang hebat. Kita pun
pergi mendekati murid dulu lah. Kita duduk, kita sembang, kita bermain dengan murid-murid kan. Sebab waktu tu kita kena biasakan dengan murid lah. Kita pun nak bekerja dengan murid kan. So kawan-kawan kita pun bergaul lah semua dengan murid, kita belajar, tanya apa masalah, apa kita tengok sendiri macam mana kita nak masuk dengan kanak-kanak pendidikan khas ni. Bukan senang tapi kita cubalah kan. So selepas habis sesi tu, kita ambil sesi bergambar, kita bagi sesi cenderahati kepada sekolah kan, kerana terima kita punya lawatan benchmarking ni tadi. Habis daripada lawatan benchmarking, kita pun balik ke IPG, buat report, buat laporan apa hasil dia daripada lawatan tu, apa objektif dia sebenarnya, apa hasil yang saya dapat, apa hasil yang kita dapat. Sebenarnya kita dapat, pertama, menguruskan lawatan kan. Kat sekolah kita pun akan pergi lawatan, kita pun akan bawa murid pergi benchmarking, pergi tengok. Contohlah, kita nak melihat sekolah yang mempunyai kantin terbaik di Malaysia, kita pergilah. Tapi kena dia proper lah. Tak boleh lah halo sekolah, kami nak datang sekian, tak boleh. Dia ada cara dia kan. Kemudian kita nak pergi lawatan ke sekolah sukan, nak melihat macam mana pengurusan sukan, macam mana dia punya jadual latihan murid apa semua. Kita buatlah surat. Tapi yang secara yang formal lah, secara proper kan. So bila kita pergi sana, kita dapat belajar macam mana nak menguruskan daripada lawatan benchmarking ni. Yang kedua, dia memberi peluang kepada kita, kepada batch kami, pada kelas saya, untuk melihat betapa mencabarnya, betapa seronoknya, betapa istimewanya mengajar kanak-kanak istimewa, kanak-kanak syurga ni. Sebab kita dah biasa praktikum dengan kanak-kanak biasa, aliran perdana. Tapi bila kita pergi ke tengok kanak-kanak khas, rupanya cabaran dia lain kan. So dan pendidikan khas ni dia tak boleh ramai. Dia macam kita aliran perdana satu kelas ramai, pendidikan khas ni ada beberapa jumlah sahaja. Jadi tapi still dia mempunyai silibus dia mempunyai aktiviti dia dan cabaran-cabaran dia yang mana guru-guru yang hebat sahaja boleh melalui. So kita dapat merasailah sedikit, belajar macam mana punya nak ajar kan. So memang lain lah, tak sama dengan kita ajar perdana. Yang ketiga, daripada lawatan benchmarking ni, apa yang saya dapat, apa objektif dia adalah untuk kita belajar menguruskan sesuatu benda yang event-event rasmi ataupun event-event yang formal kan. Contoh, kita nak menerima kunjungan daripada orang lain, sekolah kita nak terima lawatan daripada orang lain kan. Kalau tadi kami nak buat surat pergi ke sana, macam mana kalau orang tu nak ke tempat kita pun, kita kena bersedia, kena ada link, apa aktiviti kita nak buat, kita nak dengar ni dulu, kita nak tengok ceramah, kita nak dengar taklimat, kita nak sesi gambar, semua-semua tu kan. So kita kena ada komunikasi dengan pihak yang nak datang ataupun pihak yang nak terima, apa aktiviti yang nak. So kita boleh bersedia, apa sambutan kita nak buat, apa aktiviti dia, ada tayangan ke, ada persembahan ke. So benda-benda tu kita kena bersedia. So kalau ada komunikasi dua hala, bolehlah prepare awal, tak ada masalah. Itulah serba sedikit cerita pengalaman ataupun kenangan zaman-zaman IPG yang mana bakal juga dihadapi oleh korang-korang calon-calon bakal IPG ni, yang mana mungkin korang akan menguruskan juga lawatan benchmarking, tapi boleh pilih cara lain. Banyak lagi lawatan benchmarking yang ada. Korang boleh pergi ke sekolah sukan, korang boleh pergi ke sekolah kluster, boleh pergi ke sekolah berprestasi tinggi, boleh pergi ke sekolah yang mempunyai surau terbaik di Malaysia, Selangor ataupun negeri-negeri, mempunyai sekolah yang kantin terbaik, sekolah yang mempunyai pengurusan yang terbaik. Macam-macam lah korang boleh buat lawatan benchmarking kan. So pilih mana yang sesuai dan rasai sendiri pengalaman menguruskan, rasai sendiri pengalaman melihat suasana berada di sekolah yang sebenarnya. Bila korang posting nanti, dah boleh masuk lah sikit kan. Itulah serba sedikit tentang pengalaman dan perkongsian saya. Terus tunggu video-video saya untuk yang akan datang. Semoga ada manfaat untuk kita semua. Like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.